Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan fi darsina al-yawm wa ma'akum al-ustaz Taufiq Ismail. طيب أبناء الطلاب والمشاهدون، اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا عن الشاعر المختار في العصر الحديث ألا وهو أبو القاسم الشابي. وإن شاء الله اليوم سنتكلم عن جو النص ومناسبته ومعاني المفردات. انتظرنا. Jawun nas bermaksud peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum karya syair itu dihasilkan, kemudian dimasukkan ke dalam syair sebagai isi kandungannya. Manakala munasabatu itu bermaksud sebab ataupun faktor yang menyebabkan penyair kita menulis syair beliau. Maka itu maksudnya jawun nas wa munasabatuhu. Baik, murid-murid, anak-anak yang Ustaz kasih, jom kita mulakan. Kita guna buku teks di muka surat 54. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, inna thawrata didda al-istimar al-faransi. Sesungguhnya thawrah itu maksudnya adalah revolusi, intifadah min asy-sya'bi litaghyir, satu kebangkitan rakyat untuk mengubah sesuatu. Itu makna thawrah. Jadi thawrah didda al-istimar al-faransi, melawan penjajahan Perancis. Tadfa'u syaira, mendorong penyair ila ayatahaddatha, untuk bercakap an mabadi'i thawrati, tentang prinsip-prinsip dalam melakukan revolusi, wal hayatil karimah, dan tentang kehidupan yang mulia. Jadi anak-anak, di zaman tersebut telah berlakunya penjajahan Perancis dan rakyat bangkit melakukan revolusi. Jadi apa yang berlaku tersebut telah mendorong penyair bercakap soal prinsip dalam kita berevolusi dan juga bercakap soal kehidupan yang mulia. Macam mana kita nak mendapat kehidupan yang mulia? Itulah dimaksudkan dengan poin yang pertama ini. Minal umuri allati yahtamu biha syairu, di antara perkara yang diambil berat oleh penyair Abdul Qasim Asy-Syabi, ia nashru bil wa'yi, iaitu menyebarkan kesedaran, wal qiyamil wataniyah, dan nilai-nilai kewarganegaraan, nilai-nilai patriotik baina abna'i watanihi, di hadapan rakyat negaranya. Ini yang pertama yang diambil berat oleh penyair Abdul Qasim Asy-Syabi. Yang kedua, wal hathu ala mukafahati al-jahli wat takhalluf, dan al-hathu, dan beliau juga memberi encourage, memberi galakan, memberi semangat kepada rakyat negaranya ala mukafahatil jahli wat takhalluf, agar berjuang memerangi kejahilan, wat takhalluf, dan juga kemunduran. Jadi dia nak rakyat negaranya itu menjadi orang yang berpengetahuan, tidak jahil, tidak bodoh, dan berjuang melawan takhalluf, kemunduran. Ia mempunyai pemikiran sempit. Dia tak nak masyarakat berfikiran seperti katak bawah tempurung. Dia tak nak. Dia nak masyarakat dia adalah masyarakat yang berpengetahuan tinggi dan sentiasa pandang ke hadapan dalam mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Ini yang pertama. Mararatul isti'badi allati adaqaha al-istimar al-faransi, kepahitan perhambaan yang dilakukan oleh penjajahan Perancis pada waktu itu, minal asbabi, merupakan salah satu sebab, allati tadfa'u syaira, yang mendorong penyair ila ithari thawrati, untuk melakukan ataupun untuk memilih melakukan thawrah, melakukan revolusi, diddahum, melawan penjajahan Perancis pada ketika itu. Wazalika, dan demikian itu, yang merujuk kepada macam mana penyair Abdul Qasim nak ajak rakyat, nak ajak masyarakat melawan pihak musuh. Macam mana cara dia? Wadzalika, demikian itu, an tariqi tathbiti fikratihi, dengan cara dia menyampaikan idea yang ada dalam kepala beliau, menyampaikan hasrat hati beliau, min khilali atifatihi, melalui atifahnya, melalui emosinya, melalui mainan psikologinya. Apa maksud? Maksudnya syair. Beliau menggunakan syair sebab kita semua tahu syair ini beriktimad ataupun berpaksikan kepada atifah. Apa yang disampaikan di dalam syair itu adalah berteraskan daripada atifah, perasaan seseorang penyair tersebut. Jadi penyair kita menyampaikan isi hati untuk ajak rakyat melawan pihak musuh melalui syair beliau. Yang mana syair beliau itu allati tukhatibul wujdana
wad-dhamira, yang mana atifahnya itu, perasaannya itu yang dimasukkan dalam syair itu, insya-Allah bagi beliau akan dapat menyentuh al-wujdan, perasaan, emosi, wad-dhamira, dan hati rakyat dan masyarakat di zamannya. Jadi apa yang dilakukan oleh penyair untuk ajak masyarakat bangun dan bangkit melawan pihak musuh adalah dengan cara menulis syair beliau. Jadi kalau ditanya kepada kita, limadza alqa-syairu syi'rahu, kenapa penyair itu menulis syair beliau? Jawapannya ada di perenggan yang kedua, iaitu mararatul isti'bad, kepahitan dihambakan, dijadikan hamba oleh penjajah dari Perancis tersebut. Itulah yang membangkitkan, yang menjadi penyebab kepada penyair ataupun Abul Qasim Asy-Syabi menulis syairnya semata-mata untuk mengajak rakyat dan masyarakat bersama-sama dengan beliau melawan pihak penjajah. Baiklah anak-anak, seterusnya kita akan sambung dengan ma'anil mufradat, perkataan-perkataan seerti yang ada di dalam syair beliau. Seperti biasa murid-murid, anak-anak, kita ada 5 perkataan yang kita perlu tahu makna seertinya. Yang pertama, indathara. Indathara bermaksud inmaha wa khafiya. Inmaha wa khafiya. Inmaha maksudnya malap, wa khafiya dan menjadi tersembunyi. Dia semakin malap, semakin malap. Itu maksud indathara. Yang kedua, saf'ah. Saf'ah yang bermaksud darbatun 'alal wajhi, satu pukulan di wajah. Satu pukulan di wajah disebut dalam bahasa Arab saf'ah. Yang ketiga damdamat. Damdamat yang membawa maksud takallama ghadiban. Takallama ghadiban, bercakap dalam keadaan marah. Itu disebutkan damdama. Yang keempat, al-fijaj. Al-fijaj yang membawa maksud at-tariqul wasi'u, jalan yang luas. Yang kelima, asy-syi'ab. Asy-syi'ab yang membawa maksud at-tariqus sa'bu, jalan yang susah, jalan yang sempit, jalan yang sukar untuk dilalui. Inilah 5 perkataan yang anak-anak perlu hafal dan ingat. Baiklah anak-anak, sekadar ini dahulu video pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu di next video yang insyaAllah Ustaz akan bincangkan pula 2 lagi tajuk yang terakhir, iaitu Al-Afkar Ar-Ra'isah dan juga As-Suwar Al-Balaghiyah. Idza kana ladaikum su'alun aw istifsarun, tafaddalu uktubu fi ta'liqat. Ada soalan, ada pertanyaan, tinggalkan di ruangan komen. Moga video kali ini bermanfaat. Wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.